Assalamualaikum. Selamat pagi. Lupa pula ini bukan pagi kan. Masya Allah. So excited untuk episod terbaru. Okay Fadil, tajuk podcast kita kali ni special. Special yang bila baca ni zaz gitu. So orang-orang yang mendengar ni dia mesti akan ada macam ibarat pisau ni sakit gitu. Ditoreh. Untuk kita sama-sama muhasabah. Tajuk kita hari ni Fadil ialah maksiat perniagaan. Ingat maksiat perniagaan pun ada. Okay, stay tune guys. Tengok episod ni sampai habis sebab Tuan Fadil akan bincangkan apa itu menzaskan apa itu maksiat perniagaan yang kita pun mungkin first time dengar. And then untuk anda yang baru saja tengok di YouTube, jangan lupa subscribe. Betul. Dan kalau di Spotify pun subscribe juga. Subscribe kan. Spotify dia ada follow. Button follow. Tekan button follow tu. Dan juga kalau anda buat any posting dekat social media ke apa, hashtag buat saja kena ada. Dan juga buat dulu baru tahu. Betul. Dan kalau anda ada soalan yang nak diutarakan kepada Tuan Fahdi dan ataupun cadangan, dan kalau nak sponsor, kita masih open, ada slot untuk sponsor, tinggal lagi 5 sahaja. Okay, boleh email ke buatsajapodcast@gmail.com. kat bawah ni ada guys. Okay, back to the topic Madi. Yes. Sebab topik hari ni adalah topik panas sebenarnya, tapi kita nak mendengar dengan hati yang lembut. Topik panas, tapi hati kita ni kita nak open lah. Orang cakap gelas tu kita nak buang. Sebenarnya that small thing kita buat tu maksiat ke tidak? Tapi sebelum tu Fadil, kita kena tanya dulu. Apa maksud maksiat perniagaan sebenarnya? Yes. Untuk kita faham dulu. Maksiat perniagaan Saya first time dengar ni, hari ni baru dengar maksiat. Dosa. Dosa. Meniaga dosa buat macam tu. Kita buat dosa tanpa sedar kan. Okay. Contoh lah, kita ambil contoh terus lah kan. Tipu testimoni. Wah. Ada macam tu tipu. Ya, ada. Dekat TikTok selalu nampak. Dia sendiri WhatsApp kan. WhatsApp dia yang jawab kan. Dia tag sendiri kan. Tipu testimoni, lepas tu buat bungkus barang banyak-banyak, lepas tu kata Alhamdulillah order. Dia just nak mempengaruhi. Dia nak manipulate people's punya emotion. Wow. Kan. Ada lagi apa lagi yang menipu. Ni apa, dia produk cantik, dia pakai filter. Skincare. Flawless gitu. Suruh nampak flawless kan. Yes. Saya ada juga yelah, zaman sekarang ni kita tahulah itu apa filter, atau zaman dulu kita tahu itu filter atau tak. Tapi sekarang ni kadang-kadang kita macam ni filter ke tak Kita pun confused. Kita pun confused kan. Betul. Ada orang sampai, saya pernah dengar cerita lah kan. Ada seorang ni nak pergi hantar barang dekat satu rumah seorang wanita. Lepas tu dia sampai depan rumah tu, dia kata, boleh tak saya nak jumpa sekian-sekian nama kan. Lepas tu orang tu kata, ni lah orang dia. Dia terkejut. Sebab apa? Dekat online lain. Dia beritahu ni lah orangnya. Sudah. Sebab dia like filter lah kan. Macam kita order kat Shopee lah. Gambar kat Shopee lain, dapat lain. Itulah dia. Tapi tengok keadaan. Kalau kita just nak share content tak apa, tapi kita kata inilah result dia. Itu dah mula tu maksiat perniagaan tu. Betul. Okay. Kita silang orang lain kan. Kita contoh dengan kita ada team, ada staff, kita lambat bayar gaji kan. Orang pun nak guna duit kan. Kita buat lambat-lambatkan. Tak mudah-mudahkan. Ya. Kita susah-susah kan. Kita guna kad kredit konvensional. Tapi tu ramai yang selalu terdapat pandang ramai. Contoh, saya dulu pakai kredit kad konvensional. Saya pakai kredit kad konvensional, saya drop. Saya buat aku dah Saya masa tu kenapa saya ambil konvensional? Sebab orang kata point dia tinggi. Betul lah, benefit dia banyak. Dia banyak. Jadi orang kata tak apa, engkau pakai, bayar sebelum waktu dia, tak riba lah. Kan saya kata okey lah, saya pakai. Tapi bila saya pakai start tu, saya drop teruk lah. Saya check tak ada, aku tak ada buat pelik-pelik semua. Lepas tu saya tengok balik, saya guna kad kredit konvensional untuk buat ads. Aku terus terminate, saya ganti dengan Islamic. And then saya carilah hujah-hujahnya. Ustaz kata yang ni Zakir Naik bagi tahu. Saya ingat lagi. Dia bagi tahu, kalau benda tu nampak jelas memang haram,
walaupun awak bayar awal, dia tetap haram. Itu tetap haram. Dia macam kalau arak haram. Walaupun kita cakap tak memabukkan. Tak memabukkan, dia tetap arak. Dia tetap haram lah. Minum sikit je tak mabuk. Nak rasa je. Letak Ujung lidah je. Nak rasa. Tak boleh, dia tetap haram. Dia tetap arak yang memabukkan. Walaupun tak mabuk. Dia tetap arak. Dia dekat kredit. Tak saya bayar on time. No, dia tetap haram. Gitu lah. So apa lagi? Kita kalau buat menyaga forex saja nak FYP. Sudah niaga forex lah. Saja nak FYP. Saja nak FYP. Sebab kita ialah kadang-kadang yang tadi tu semua produk testimoni tipu. Tapi kita kata ialah saya tak tahulah, saya dengar ada mufti kata ataupun ulama dah keluarkan fatwa forex haram. Saya jahil, saya ikut dah. Tapi ada geng-geng forex ni still lagi. So macam mana tuan? Yang tu maksiat jugalah tu. Saya payah nak cakap tu. Sebab apa? Sebab saya dulu pun pernah buat forex. Dulu masa tu forex tak viral. Tak viral macam sekarang. Zaman tu saya ingat lagi masa zaman universiti. Zaman internet slow. Internet yang jaring, pakai jaring. Jaring. Dah tak ada tu. Macam jaring tu. Zaman tu saya dah buat forex. Saya dah trade forex. Dah rasalah rugi forex. Saya tahulah dia punya cerita apa dia panggil, lupa dah saya. Leverage ke apa. Adalah dia point-point kan. Jadi bila orang discuss pasal forex ni, saya boleh faham lah kan. Sebab kita pernah buat dulu. Jadi jawapan saya, kalau kita jahil, ikut je orang yang tahu tentang keuangan Islam. Jadi kalau kita nak berhujah pun payah kita kan. Sebab benda tu kita tak tahu. So follow je lah. Jadi kalau kita kata ini mata pencarian, kita yakin tu dia akan jadi yakin tentang forex. Dia akan cari jalan, tak apa ni sebab ustaz ni cakap, sebab kita rasa ni jalan mata pencarian the only one je. Tapi kita jangan yakin ni asbab je, forex tu asbab. Allah boleh bagi asbab yang lain apabila kita buat kerana Allah. Allah bagi asbab yang lain. Kalau kita tak apalah ni macam syubhah, tak tahu betul ke salah kan. Kita tinggal, Allah buka lah jalan lain. InsyaAllah. Dan tadi Tuan Fadil ada cakap sales Tuan Fadil turun, betul tak? So Kerikat. sebenarnya So sebenarnya apa impact kalau kita hari ni kita tahu maksiat dan kita still buat, ataupun kita tak tahu tu maksiat, kita tak berusaha untuk carilah apa yang salah sebenarnya. Apa Tuan Fadil rasa impact pada kita, business, family? Saya ambil contoh lah. Dia kalau kita tak tahu nak buat macam mana. Kan tak tahu, dia umpama kan beli warranty, extended warranty. Betul, itu point yang tuan share dengan saya. Saya macam wow. Extended warranty. Kalau contoh Madia pernah beli yalah pergi mana saya peti ais lah, contoh beli peti ais. Beli peti ais kat mana-mana, lepas tu dia dah bagi warranty 5 tahun. Okay 5 tahun warranty. 10 tahun lah motor dia bagi. Motor lah. Contoh lah beli apa-apa, dia bagi warranty 1 year lah. 1 year 10 tahun panjang lah. Orang tak ambil lah extended warranty kalau dah 10 tahun. Kepala dia. Contoh kita beli apa-apa, telefon, setahun dia memang dah bagi include together warranty. Tapi dia kata, tuan nak tambah tak RM100, extended warranty for another 2 years. Itu haram. Extended tu lah. Extended warranty is haram. I see. Membeli warranty itu haram. Kalau dah include, okay. Saya ambil contoh. Sekarang ni orang, sebab saya tahu ni, sebab saya nak beli, satu masa saya nak beli kereta. Kan kereta ada kereta baru, kan kereta recon. Kan, daripada Jepun ke UK. Saya nak beli kereta masa tu, nak beli kereta daripada UK. Saya dah terbeli dah kereta satu daripada Jepun. Yang tu saya beli warranty 5 years. And then saya nak beli satu lagi kereta. Masa tu saya buat kajian sikit. Saya baca-baca, extended warranty ni haram. Okay. So saya tak beli kereta tu. Saya nak beli dah kereta ni. Saya suka gila lah kereta ni, memang lah. Kan, tapi saya tengok benda tu haram, maka saya terus tak beli kereta tu. Saya beli kereta lain. Sebab saya kata tak apa, aku pilih jalan yang Allah bagi tahu, maka Allah buka lah rezeki lain, ya Allah. Macam tu. Extended warranty haram. So jangan. Tapi so kalau contoh forex, orang kata haram.
Forex haram. Okay, dah. Itu Statement FYP tu. FYP tu. Forex haram. Okay. Itu. Terus bagi tahu. Terus bagi tahu. Kita dedahkan rasa bukan apa tips supaya diorang pun tahu FYP macam mana. Jadi forex haram contoh kan. So kita orang yang bukan ahli, kita tengok orang yang ahli. Kan? Kalau kita nak pusing, okey tak apa, awak pergilah ambil muamalat ke apa kan. Ya. Muamalat Islam belajar. Jangan ambil sikit-sikit just untuk sedapkan hati lah. Tapi bila tuan pernah kongsi dengan saya lah warranty, lepas tu yang pasal credit card tadi tu kan, benda tu small little things yang kita kadang-kadang lepas pandang. Ya betul. Okay, contoh lah baru-baru ni beli buka puasa guna credit card konvensional. Sudah. Dah kita nak buka puasa ni benda yang elok, pergi beli dengan benda haram, dah habis settle. Betul. Goreng nasi goreng halal. Masuk arak sikit. Dah habis. Betul lah haram. Betul. Ibaratnya gitu. Okay, berbalik to my story tuan kan. Bila tuan share macam tu, baru ni saya renew road tax dan insurans kereta. Saya sekarang senang. Saya renew pakai bijak je. Ya. Kan. Boleh survey mana. Promote. BJAK. Betul. Datang nanti sponsor. Make sure. Okay. So saya senang. Kita nak survey mana harga kan. Lepas tu saya teringat terbayang momen yang saya dengan Tuan Fadi bersama tu. Terbayang. Tuan Fadi kata, saya pernah pakai konvensional, ada problem. So cari yang Islami. So saya aku kena cari takaful ni. Ya, betul. Terus saya berubah pakai takaful. Padahal dah 7 tahun dah sama ni kita dapat pandang kan. So disebabkan tu selama ni dia ambil konvensional kan. kita cari yang murah tu kan. Yang murah. Kan. Konvensional dia punya benefit murah dan benefit dia lagi banyak. Ya. Tapi sumber dia kita tahu dari mana. Betul. So takaful ni harga dia pricey sikit and then benefit dia kurang, tapi nak keberkatan tu jalan je lah. Ya, betul. Tapi benda tu lah. And then yelah, kalau anda nak renew insurance ke, pastikan takaful. Kalau nak extended warranty jangan ambil haram. Melainkan extended warranty tu memang disahkan halal. Kita tak tahulah, tapi dia ada badan yang mengesahkan ini halal. Fatwa Syariah compliance. Dia macam loan Islamic loan. Dia memang ada. Dia punya badan penasihat syariah dia kan. Ya, betul. Okay. Tapi kalau for now, bagi yang setahu saya memang tak ada. Extended warranty memang haram. Okay. Dan kalau kita nak bincang topik hari ni ada seronok. Tapi saya baru je dapat news. Sambil-sambil tadi saya tengok Twitter sikit. Sebab Tuan Fadi ajar saya nak tahu viral kat Twitter. Okay, that's Twitter something laju. Twitter lagi laju daripada Facebook ke TikTok ke Facebook IG ke. So saya memang kalau nak dapat viral kat TikTok pula Twitter. Jawapannya macam tu lah. So baru-baru ni 20 jam lepas di-tweet oleh Bulletin Utama TV3 sini. Cukai LHDN. Dia bila dengar gambar kalau kat Twitter dia bergelap, takut. Cukai LHDN influencer TikTok. Kami nampak apa yang berlaku. See you LHDN betul. Macam mana tuan? Tuan selaku influencer juga kan? Macam mana tuan? LHDN memang nak duit kita. Okay, nampak tak? LHDN kerja dia memang nak duit kita. Tapi adakah itu jadi problem untuk kita? Tak ada masalah. Kita okay jika kita clean. Macam nak lalu naik flight, lalu custom. Okay. Kan? Berdebak. Ada check kan? Kalau kita clean, relax tenang lalu je lah kan. Bag okay boleh? Buka okay? Yang jadi masalah adalah sebelum lalu dia dah berdebar dah. Sebab apa depan tu custom siut lah. Macam tu kan? Betul. Tapi kalau okay. So LHDN, kalau dia nak ambil duit kita, tak apa. Tengok lah. Siap boleh sebut kalau kita buat live. LHDN. Jika kita betul-betul jaga akaun. Okay. Bayarlah cukai. Jangan lagi. Ini tak duk tunjuk satu duk meniaga beg kuning. Lepas tu duk tunjuk rumah besar, kereta mahal kan. Ujungnya dah cukai tak bayar. Settle lah. Okay. Itu yang jadi masalah. So bayar cukai personal, cukai syarikat, tax. Lepas tu buatlah live. Jadilah influencer, seramai-ramai follower, tak ada masalah. Okey je. Tak risau nak sebut beg kuning pun tak risau. Oh ya, siap bagi LHDN, tekan sekarang. Tekan beg kuning saya, tekan, kau tekan. Sekarang ni kau pandai ambil duit aku, kau bayar juga. Aku pula nak ambil duit kau ni. Macam tu, tekan sekarang. Boleh tak ada masalah. As long as kita
bayar cukai. Cuma On our part, belajarlah cara untuk mengurangkan bayar cukai tu. Kalau anda nak Perlukan tahu ilmu, macam mana caranya, ilmu tu pergi ke CEO of Urus Orang. Betul. Tuan Pudin, Mr. Pudin. Mr. Pudin, Mr. CEO Pudin. Fana Evo. Betul. InsyaAllah CEO of Urus Orang. Urus Orang. Type dekat TikTok. Keluar editor terus Ya, bagi ni. keluar. Ya. Saya suka the hidden point daripada sharing Tuan Fadi tadi. Dia kalau kita buat benda yang betul, kita tenang. Ya, betul. Sebenarnya. Tapi kalau kita sendiri tahu kita ada buat benda salah, kita akan perasan kita tak tenang kat dalam. Betul. Tak tenang, takut. Kan lalu depan polis macam kita buat salah. Padahal kita ada buat salah, right? Betul. So sebenarnya itu satu benda yang deep. Tuan Fadi, saya nak tanya satu soalan. Soalan ni panas. Oh, panas. Akan ada satu tak tanya pun dah. ada satu golongan yang akan rasa panas telinga. Okay. Tapi kita nak menerima kebenaran lah sebenarnya. Banyak perempuan Perempuan ni tu. viral ditanya ni. oleh perempuan untuk pihak perempuan juga. Okay. Sebenarnya ramai bila business owner dekat luar sana Tuan Fadi, kita buat content. Kita buat macam-macam lah kan untuk kita niatnya nak naikkan business. Tapi kita buat satu benda. Kita tak tutup aurat. So benda ni satu benda yang saya rasa kita kena tanya pandangan Tuan Fadi juga. Yap. Macam mana? Sebab Tuan Fadi cakap buat apa yang Allah suka, Yap. Allah bagi apa kita suka. Yap. Tapi ada juga orang yang dia tak buat apa yang Allah suka, tapi nampak bisnes dia berjaya. Ni nak tambah lagi kepanasan kan. Gelang lagi kan. Bisnes dia berjaya kan, tapi dia tak tutup aurat semua. Color biru rambut. Korun pun kaya. Korun pun kaya, tapi mati dengan sia-sia. Jadi kita jangan anggap orang yang kaya, berjaya dengan buat maksiat itu dia ada kejayaan yang sebenar. Kan? Korun dia berjaya, kaya, tapi kesilapannya dia cakap saya bijak, ilmu saya. Saya yang kerja kuat. Saya. Akhirnya harta dia settle, hilang. Sampai sekarang pun tak jumpa. Betul, tenggelam. Karun. Ya betul. Kan? Jadi never judge someone yang sukses. Walaupun dia buat maksiat tu dia sukses, so kita nak follow dia lah. Saya selalu pesan, buat apa Allah suka, Allah bagi apa kita suka. Susahkan diri, tinggalkan apa yang Allah benci. Nescaya mudah-mudah saja Allah kabulkan hajat di hati. Rezeki tak lambat tak cepat, rezeki tak salah alamat. Jadi saya pernah tanya cikgu saya, apa benda paling mahal dalam dunia? Benda paling mahal kan? Saya tanya. Cikgu saya kata benda paling mahal dalam dunia adalah iman. Wow. Dan bila benda paling mahal, dia susah nak dapat. Kan? Benda paling mahal lah. Benda paling contohnya nak dapat emas kena gali, betul? Benda tu mahal. Betul. Jadi nak dapat benda yang mahal ni dia tak ada jalan lain. Dia hanya ada satu jalan je. Iaitu susah, payah. Mujahadah. Jadi kalau kita nak dapat dunia, buatlah cara yang kita buka aurat dan sebagainya. Tapi kalau kita nak dunia dan akhirat, buat apa yang Allah suka. Saya tak pakai tudung, mujahadah. Dia tak ada jalan lain. Dia mujahadah. Mujahadah maksudnya susah payah. Susah payah saya pakai tudung. Saya yakin rezeki Allah. Tengok Nilofa, okey je rezeki dia. Murah rezeki. Kan? Lagi murah. Kita tengok apa? Amira Rosli, apa nama dia? Amira Rosli kan? Betul. Kan dulu tak pakai tudung. Dia pakai tudung. Lagi banyak nampak rezeki dia. Rezeki datang daripada arah yang tak disangka-sangka. Sebab pemilik rezeki bukan dia. Bukan sebab kecantikan. Kita kena faham. Semua ni asbab rezeki. Kena faham satu benda. Ada orang asbab rezeki sebab dia tak cukup sifat. OKU. Asbab rezeki dia gitu. Jadi orang tengok, tak apalah, ambil lah duit. So asbab rezeki. Ada orang asbab rezeki dia sebab suara dia sedap. Ada orang asbab rezeki dia sebab bisu. Bisu tu jadi asbab rezeki dia. Dia belajar dan dia masuk TV, dia translator. Asbab rezeki dia sebab bisu. Ada orang asbab rezeki dia sebab handsome. Ada orang sebab buruk tu jadi asbab rezeki dia. Betul tak? Betul. Ada orang asbab rezeki dia sebab rambut dia boleh sikat jadi nampak. Ada orang asbab rezeki dia memang botak. Kan apa The Rock tu, Robert The Rock. Dosen. Robert Dosen. Dia botak kot. Bayangkan kalau dia ada rambut. Saya tak rasa dia jadi macam sekarang. Cuba editor. The Rock ada rambut. Macam mana rupa dia? See, ada orang
semua ni asbab rezeki. Allah nak bagi rezeki ni tak nanti cantik, tak nanti suara sedap. Kan? Boleh jadi tak cantik, tak handsome, muka buruk, pecah kau-kau, tapi itu rezeki dia. Kan? Tak handsome tak apa, janji kaya. See? So untuk menjawab Madiha punya ni, Allah bagi kita akal, fikirlah. Kan? Tapi kalau Allah kata buka aurat tu berdosa, berdosa. Tu je. Okay. So kejap lagi kita nak commercial break. So stay tune guys. Jumpa kejap lagi di Funny Evo Podcast. Ramai yang saya jumpa, mereka ni dah buat bisnes dah boleh dah. Nak jadi 10,000, 20,000, 50,000, 100,000, 200,000. Kita nak set the direction betul sekarang ni, supaya kita tak salah langkah. Apa sahaja yang anda nak belajar ini adalah untuk pembangunan bisnes anda. CEO ni dia kena buat keputusan yang tak semua orang suka. CEO ni kena letakkan direction yang mungkin tak semua orang faham. So that's why CEO dia kena book. Antara salah satu ciri-ciri amazing CEO yang buat, CEO yang hebat, dia ada keberanian. Welcome back di Funny Evo Podcast. Okay, so tadi kita bicara macam-macam berkenaan dengan LHDN lah, maksiat puasa, maksiat puasa pula, maksiat berniaga. Ya, betul. Ha, kan benda small little things yang kita tak perasan. Kita Fadi ada satu soalan daripada kita punya TikTok. Ni real situation. Saya berniaga kedai makan. Orang hanya datang satu masa saja, beramai-ramai dan penuh kapasiti meja 20 table. Okay. Jadi apa yang saya boleh buat untuk naikkan sale saya? Saya suka ambil contoh kedai makan dekat bawah. Borak-borak. Okay. Dia dah buat promosi untuk Ramadan. If I'm not mistaken 2 bulan sebelum Ramadan. Betul, betul. Dia dah letak banner betul-betul yang besar untuk pick up. Untuk pick up pukul berapa saya tak ingat. Saya tak perasan lah. Tapi dia boleh pick up. Dia dah buat kempen tu sebelum 2 bulan sebelum Ramadan. Nak bagi tahu kepada semua orang yang awak sukakan makanan saya. Okay? Awak boleh beli, awak boleh order, balik kerja tu pick up je. Makan dekat rumah. Kapasiti meja memang tak boleh ramai. Tetapi orang semua buka puasa. Soalannya, kenapa dia buka puasa bukan buka dengan makanan kita? Itu je. Okay. Adalah solution juga kan? Sebab, yelah dia nak makan kat rumah. Jadi, take away lah. Sebab tu McDonald buat drive-thru. Satu. Nombor 2 adalah kita buat infak Ramadan. Okay. Infak Ramadan, contohnya pergi cari tempat-tempat yang masjid ke apa, kita yang buat iklan. Kalau katakanlah sehari kita nak RM1,000, sebulan RM30,000. Kita pun bagi tahu kita sedang mencari dana sebanyak RM30,000 untuk beri orang buka puasa. Okay. So orang bayar kepada kita. Tak kisahlah orang bayar berapa pun. Kita buat package. Katalah 100 orang. Ada orang akan bayar RM1,000 terus. Betul. Kita hanya perlu mencari 10 orang untuk infak setiap hari. Untuk cukupkan RM1,000. Orang bayar pada kita. Kita masak, kita hantar. Gitu kaedahnya. So kita perlu berfikir. The key sekarang ni, walaupun kita ada kedai makan, tapi orang tak makan tempat aku, tapi orang still makan. Gitu. Okay. Kalau tak boleh buka puasa, orang tengok, bayangkan buka puasa, berapa banyak masjid orang nak buka puasa. Betul. 1, orang bawa balik makan kat rumah. 2, orang buka puasa dekat masjid. Nombor 3, orang nak moreh. Moreh, betul. Betul tak? Betul. Orang nak moreh. Nombor 4, kempen untuk sahur. Boleh, tak masalah. Buka untuk sahur. So siapa kata tak boleh buat sales? Jangan limitkan meja tu je. Cara je kena pelbagaikan. Dia bukan isu limit meja, dia isu limit mindset. So kalau nak tahu mindset lagi power, lagi padu, join your mastermind. Asal terus tuan. InsyaAllah. Okay, so seterusnya kita ada satu soalan. Apa branding yang perlu dilakukan? Tapi saya tak nak Tuan Fadi jawab sekarang. Kita nak Tuan Fadi jawab lepas commercial break. Okay. Stay tuned guys. Funny Evo Podcast. Ya Allah, banyak benda korang bagi kita
mengikuti ilmu. Daripada ilmu yang ada tu nampak dah positive growth. Sebelum ni saya tak tahu yang emas ni boleh jual online. Itu pun selepas saya dapat tahu daripada Fana Ibu dah boleh cecah sehingga 30,000. Daripada 100 ke 200,000, saya buat almost 1 million. People always overestimate apa yang mereka boleh dapat dalam masa 1 tahun, but underestimate apa yang mereka boleh dapat dalam 1 bulan. Bila sebut pasal sales ni tuan-puan, dia mesti dengan energi yang super luar biasa. Apa yang anda buat tadi, anda implement pada tim anda untuk buat sale, masukkan duit dalam syarikat anda. Kalau anda ada impian nak capai 10 tahun ke depan, the action kena buat sekarang. Welcome back. Kita berada dalam Funnel Evo Podcast. Yes. Wow, tadi Fadil, Tuan Fadil ada tanya satu soalan. Kan yang ramai orang nak tahu jawapan. Betul. Iaitu macam mana Tuan Fadil kita nak bina branding tapi company corporate. Company corporate. Kita boleh naikkan branding kita dengan buat program-program CSR. Corporate Social Responsibility. Kita buatlah program-program CSR untuk contohnya untuk beri kepada orang yang tidak berkemampuan, anak yatim, kan. Bubuh lambuk. Give away bubuh lambuk dan sebagainya. So buat CSR. So fikirkan CSR yang boleh dilakukan, dan CSR ni dia ada juga boleh tolak tax. CSR ni. Boleh tolak tax tuan? Boleh, tapi kena tengoklah apa yang kita buat dan sebagainya. Lepas tu tengok kita, let's say kita deal dengan tempat yang kita dia panggil apa? Contoh NGO ke apa ke, kan, kita bayar NGO tu kita boleh tolak tax. Tapi tengok NGO tu berdaftar atau tidak. Dia adalah strategi untuk kurangkan tax tu dengan kita buat CSR. Jadi kita menang dua. Satu, kita menang in term of branding naik. Dua, menang in term of tax. Dua. Itu InsyaAllah. Betul. So kalau nak belajar lebih tu kat mana tu Fadil? Fadil Pergi je CEO of urus orang. CEO Fanivo. InsyaAllah ada strategi tu tuan. Ya, sebab tu ilmu spesifik kan. Dia, kalau tak ada ilmu susah. Betul. Atau pergi ke program amazingfounder.com. Yes. Wow. Amazingfounder.com. Atau cari dekat funivo.com lah. Betul. Cari dekat website InsyaAllah ada. InsyaAllah akan Tuan Syarifuddin tuan Ya, betul. akan uruskan. Okay, InsyaAllah. So kita rasa kita dah kupas macam-macam untuk episod kali ni. Daripada meniaga bazar lah, meniaga bukan bazar, maksiat apa, perniagaan kan, buat live, semua tu benda-benda tu yang kita tak perasan, small little things. Dan yang saat-saat ditunggu lah InsyaAllah di Funivo Podcast, iaitu Hadis of the Day. Silakan Tuan Fadi. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan hadis ni daripada Muntaka Hadis muka surat 239. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, apabila seseorang Muslim mengambil tempat dalam masjid untuk solat dan zikir, maka pasti Allah SWT gembira dengannya, sebagaimana sebuah keluarga bergembira dengan kepulangan seorang daripada ahli keluarga yang telah lama bepergian. Saya ulang. Sayyidina Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, apabila seseorang Muslim mengambil tempat dalam masjid untuk solat dan zikir, maka pasti Allah SWT gembira dengannya, sebagaimana sebuah keluarga bergembira dengan kepulangan seorang daripada ahli keluarga yang telah lama bepergian. Masya Allah. Jadi bila kita pergi masjid nak solat, tarawih dan sebagainya tu, ingat Allah suka dengan kita. Macam mana kita suka, mak kita suka bila kita balik kan, ahli keluarga kita balik rumah mak, kita kumpul dengan mama, kita suka, gembira. Itulah gambaran Allah gembira bila mana kita duduk dalam masjid untuk solat dan zikir. Masya-Allah. Thank you so much guys yang setia mendengar di Spotify dan juga YouTube, dan jumpa anda di next episode insyaAllah. Yes, betul. Betul. Okey, dan segala yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang elok tu datangnya daripada salah silap saya sendiri. Dan saya Fadil Rasul. Saya Madya Hassan. Saya Fadi Ghazali. Funnel Evo Podcast.